Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak ajar bab 1 fungsi. Okey, subtopik 1.1 fungsi juga. Awak boleh buka buku teks muka surat 4. Okey, kita masih lagi dalam standard pembelajaran yang sama iaitu 1.1.1 menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda. Okey, dalam video yang lepas kita dah belajar macam mana kita nak wakilkan fungsi itu dalam bentuk grafik. Okey, sekarang apa yang kita nak pelajari dalam video ini, kita nak belajar apa itu ujian garis mencancang dan bagaimana caranya kita nak menulis tata tanda fungsi. Okey, mula-mula kita nak belajar dulu apa itu ujian garis mencancang. Baik, dalam pembelajaran sebelum ini kita dah tahu hanya dua hubungan sahaja adalah merupakan fungsi. Apa dia? Ingat lagi tak? Hubungan ada 4, tapi dua saja hubungan yang dikategorikan sebagai fungsi. Apa dia? Okey, yang pertama, hubungan 1 kepada 1. Yang kedua, okey, bagus. Hubungan banyak kepada 1. Sebab apa? Sebab fungsi itu, ingat balik fungsi itu maksudnya satu objek hanya ada satu image sahaja. Setiap objek mesti ada satu image, barulah dia dikategorikan sebagai fungsi. Okey. Bagaimana pula kalau diberikan graf? Okey, macam mana kita nak tahu graf ini merupakan suatu fungsi ataupun tak? Macam mana kita nak tahu graf ni merupakan suatu fungsi ataupun tak? Okey, caranya ialah untuk menentukan suatu graf itu adalah graf fungsi atau bukan, kita gunakan ujian garis mencancang. Mencancang tu apa? Dah dengar kan? Mencancang tu maksudnya garis menegak. Garis menegak. Ini garis menegak. Baik. Katakan kita ada graf ini. Macam mana kita nak tahu graf ini merupakan fungsi ataupun bukan? Caranya adalah kita bina satu garisan mencancang, garisan menegak yang memotong pada mana-mana bahagian graf. Tak kisahlah kat mana-mana pun asalkan dia memotong graf. Okey. Kalau garisan mencancang yang kita lukis ini memotong graf hanya pada satu titik sahaja, maka graf ini adalah merupakan graf fungsi. Okey, kalaulah garis mencancang yang kita lukis ini memotong graf pada satu titik, bermaksud graf ini adalah suatu fungsi. Okey, sebab apa? Okey, katakan okey, di sini nilainya adalah 3 dan di sini nilai dia 4 kan? Berapa koordinat titik persilangan dia? Okey, pandai. 3, 4. Okey. Dan kita dah belajar pasir X tu sebenarnya adalah objek. Pasir Y tu image. Jadi daripada sini kita tahu objeknya 3, image-nya 4. Bermaksud objek 1, image pun 1. Sebab itulah graf ini adalah merupakan graf fungsi. Okey. Ni. Fungsi itu satu objek, satu image. Maka graf ini adalah graf fungsi. Okey, bagaimana pula kalau graf ini? Sama juga. Caranya awak ambil pembaris, awak bina satu garis menegak, mencancang yang memotong pada mana-mana bahagian graf. Tak kisahlah kat mana pun, asalkan dia memotong graf. Okey. Sekarang ni, ini garisan awak. Awak rasa graf ini adalah graf fungsi ke bukan? Okey. Dia bukan sebab apa? Okey, jika garisan mencancang yang dilukis itu memotong graf lebih daripada satu titik atau langsung tidak memotong graf, maka graf itu ialah bukan graf fungsi. Awak tengok garisan yang awak lukis ni memotong graf lebih daripada satu titik kan? Kita ada dua titik, 1 dan 2. Bermaksud graf ini merupakan bukan graf fungsi. Okey, macam tadi contohlah katakan titik di sini 3, nilai di sini 3. Kita ada di sini 4 dan di sini 5 kan. Okey, berapa koordinat di sini? Titik persilangan pertama ni 3, 4. Titik persilangan kedua 3, 5. Bermaksud objek kita 3
image kita 4 dan 5. Bermaksud objek ada 1, image kita ada 2. Bermakna ini adalah bukan graf fungsi. Okey. Ulang balik ya. Kalau kita nak tentukan macam mana suatu graf tu adalah graf fungsi ataupun bukan, caranya kita bina satu garis mencancang yang memotong graf. Kalau garisan itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja, bermaksud graf itu adalah graf fungsi. Kalau garisan itu memotong graf lebih daripada satu titik, bermaksud graf itu bukan graf fungsi. Okey, cuba awak tengok ini. Langsung tidak memotong graf. Apa maksud garisan tu langsung tidak memotong graf? Okey, katalah awak bina satu garis mencancang di sini. Bermaksud dia langsung tidak memotong graf kan? Jadi, graf ini bukan graf fungsi. Yang ni pula, katalah awak buat garisan lurus di sini. Ini pun tak memotong graf kan? Tapi kenapa kita katakan dia graf fungsi? Sebenarnya, garis lurus ni dia panjang. Dia infinity. Tak bolehlah saya lukis panjang-panjang ni. Bermaksud, awak buatlah garis lurus dekat mana pun, dia tetap memotong graf. Awak buat dekat bawah pun, dia tetap memotong graf. Sebab garisan ni panjang sebenarnya. Okey. Yang ini pula, bulatan ni tak bolehlah awak besar kan. Dah memang macam ni saiz dia kan. Jadi awak lukis dekat sini, bermaksud dia tidak memotong graf. Kat sini pun tak memotong graf. Tapi yang paling senang, awak buat garisan, pastikan dia memotong graf. Itu paling senang. Okey, kita teruskan. Baik, sekarang contoh 2 . Saya gunakan contoh buku teks. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi? Okey, cuba awak buat. Yang mana satu graf fungsi? Okey, awak pause dulu video ni, awak cuba buat. Lepas tu awak play balik. Okey, saya teruskan. A tu, okey, jawapannya kita gunakan garis mencancang kan? Kita buat satu garis lurus mencancang yang memotong graf. Okey, A. Okey, bila kita buat satu garis mencancang, kita dapati garisan lurus itu memotong graf hanya pada satu titik. Bermaksud graf ini adalah merupakan graf fungsi. Okey, walaupun dia tidak bersilang pada koordinat 1 ni tak apa. Asalkan garisan lurus tu memotong graf pada satu titik saja. Kat sini boleh, dekat sini pun boleh. Okey, B. Okey, B pun sama kan? Kita bina satu garis mencancang. Garisan ini memotong graf pada satu titik. Bermaksud graf ini adalah graf fungsi. Okey, C. Okey, C. Kalau kita bina satu garis mencancang, dia memotong graf pada dua titik. Bermaksud graf ini bukan graf fungsi. Okey, faham ya? Baik, sekarang awak buat latihan dalam buku teks, latih diri 1.1 muka surat 6. Soalan nombor 2. Kemudian awak jawab pula latihan dalam buku kerja muka surat 4, latihan 2. Kemudian awak ambil gambar, awak hantar dalam grup. Baik, kita teruskan ya. Okey, yang kedua kita nak belajar apa itu tata tanda fungsi. Okey, contoh tulis hubungan bagi fungsi f menggunakan tata tanda fungsi. Okey, apa itu tata tanda fungsi? Ini tata tanda fungsi. Ni. Kita nak tulis tata tanda fungsi bagi mewakilkan fungsi-fungsi ini. Okey, macam mana cara dia? Kita tengok A dulu. A ni kita ada fungsi f yang menghubungkan A kepada B. Okay, kita ada unsur A 2, 3, 4. Baik, awak tengok ya. Unsur A 2, 3, 4 ni kita boleh wakilkan sebagai X. Unsur A ada 3 kan? 2, 3, 4 kita boleh wakilkan sebagai X. Manakala unsur B 4, 6, 8 ni kita boleh wakilkan sebagai F X. Ingat tu. Unsur A kita wakilkan sebagai X, unsur B kita wakilkan sebagai Fx. Jadi macam mana kita nak tulis tata tanda fungsi? Mula-mula awak buat sama dengan dulu. Macam ni. Okey, sama dengan, lepas tu awak salin semua ni 2, 3, 4. 2, 3, 4.
Kat sini pun sama. Sama dengan, okey, 2, 3, 4 tu apa? 2, 3, 4 tu adalah X kan? Jadi kita salin X. Okey. Macam mana kita nak buat tanda-tanda fungsi? Okey. 4 ni sama dengan 2. Okey, macam mana daripada 2 kita nak dapatkan 4? Macam mana daripada 3 nak dapatkan 6? Okey. Operasi yang kita gunakan, operasi asas saja. Tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa, kemudian punca kuasa. Ini adalah operasi-operasi yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan jawapan dia. Okay, maksudnya contoh ya. Daripada 2 macam mana jadi 4? Okey, oleh kerana nombor tu hasil dia makin besar, operasi yang kita gunakan sama ada tambah, darab ataupun kuasa kan? Sebab nombor ni makin besar. Okey, katalah kita pilih tambah dulu. 2 tambah berapa? 4. 2 tambah 2, 4. Okey. 2 tambah 2, 4. Bila sini tambah 2, semua ni kena tambah 2. Dia kena seragam. Okey, jadi 3 tambah 2, 5. Sepatut 6. Jadi, salah lah. Bermaksud, operasi tambah 2 ni salah lah. Kita tak boleh buat tambah 2. Okey. Kalau tak boleh tambah 2, kita kenalah fikir cara lain pula. Okey. Tambah tak boleh, kita cuba darab pula. 2 darab berapa? 4. 2 darab 2, 4. Okey, betul. Bila sini darab 2, semua darab 2. 3 darab 2, 6, betul. 4 darab 2, 8, betul. Okey, jadi operasi yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai fx tu adalah darab 2. Baik. Kalau awak tinggal jawapan dalam bentuk macam ni, dia tak cantik. Jadi kita boleh tulis semula bentuk macam ni. Fx sama dengan, kan ke nombor tu kita boleh tulis ke depan. 2 darab x, darab tak payah tulis, kita tulis x saja. Jadi inilah dia tata tanda fungsi bagi fungsi ini. Fx sama dengan 2x. Ini maksudnya tata tanda fungsi yang mewakili hubungan ini. Okey, tengok contoh B pula. Macam tadi, semua unsur set A ni kita boleh wakilkan sebagai X. Okey. Manakala semua unsur set B ni kita wakilkan sebagai Fx. Kenapa F? Sebab sini dibagi F. Kalau dibagi G, Gx. Kalau dibagi H, Hx. Tengok soalan kan. Jadi, yang ini kita wakilkan sebagai Fx. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita buat sama dengan. Nak buat sama dengan dulu. Lepas tu salin balik kan. Salin balik 2, 3, 4 ni salin balik. 2, 3, 4. 2, 3, 4 tu apa? 2, 3, 4 tu adalah X. Okey, macam tadi kan. Awak kena fikir. 2 macam mana jadi 4? 3 macam mana jadi 9? Okey, sekarang nombor dia pun makin besar. Bila makin besar, operasi kita tambah, darab dengan kuasa. Okey, cuba tambah dulu. 2 tambah 2, 4. Betul. Bila sini tambah 2, semua ni kena tambah 2 kan? 3 tambah 2, 5. Salah. Kalau tak boleh tambah, kita guna operasi lain pula. Cuba darab. 2 darab 2, 4. Okey, betul. 3 darab 2, 6. Okey, salah juga. Kalau tak boleh darab, tinggal apa? Tinggal kuasa. Okey, 2 kuasa berapa? 4. 2 kuasa 2. Okey, betul. 4. 2 kuasa 2, 4. Bila sini kuasa 2, semua ni kena kuasa 2. 3 kuasa 2, 6. 3 kuasa 2, 9. Betul. 4 kuasa 2, 16. Okey, jadi operasinya dah betul. Operasi kita adalah kuasa 2. Okey, operasi kita adalah kuasa 2. Maka tata tanda fungsi bagi hubungan ini adalah fx sama dengan x kuasa 2. Ini tata tanda fungsi. Okey, cuba awak buat C. Okey, awak pause dulu video ni. Awak cuba jawab dulu. Lepas tu awak play balik. Dapat tak jawab? Kalau dapat jawab, memang awak terror. Okey, saya teruskan. Okey, macam tadi ya. Semua unsur set A ni kita boleh wakilkan sebagai
X. Manakala semua unsur bagi set B ni kita wakilkan sebagai Fx. Lepas tu tulis sama dengan, sini pun sama dengan, lepas tu sini tulis salin balik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iaitu sini adalah X. Okey, nombor dia makin besar. Kalau nombor dia makin besar, operasi dia tambah darab dan kuasa kan. Okey, 1 tambah berapa? Cuba tambah dulu. 1 tambah 4, 5. Betul. 2 tambah 4, 6. Salah. Jadi tak boleh tambah. Cuba darab pula. 1 darab 5, 5. Betul. 2 kali 5, 10. Salah. Kuasa 1 kuasa berapa? 5. 1 kuasa 5. Pandai lah. Salah. 1 kuasa 5, 1. Okey, tak boleh kuasa. Okey. Kalau tak boleh tambah, tak boleh darab, tak boleh kuasa, orang nak buat apa? Dia tak semestinya satu operasi saja. Kita boleh gabungkan banyak operasi. Kalau tak boleh tambah, tak boleh darab, tak boleh kuasa kan, kita gabungkan kesemuanya. Okey, saya teruskan ya. Okey, cara dia 2 darab 1 tambah 3. 2 kali 1, 2. Tambah 3, 5. Okey. Bila sini darab 2 tambah 3, kena buat operasi yang sama juga. 2 darab tambah. Kita tengok. 2 darab 2, 4. Tambah 3, 7. Betul. Sini 2 darab tambah 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Okey, betul. Jadi operasi kita adalah 2 darab X tambah 3. Inilah dia tata tanda fungsi bagi mewakilkan fungsi ini. Baik, faham tak? Awak kena buat banyak latihan supaya awak faham. Okey, kalau awak tengok bawah ni, sebenarnya tata tanda fungsi ni dia ada dua cara nak tulis. Satu dalam bentuk ini, satu lagi dalam bentuk ini. Okey, macam mana kita nak tukar? Okay, cara dia senang saja. Awak tulis F, buat 2 titik. Awak tulis X, buat anak panah. Salin balik 2X. Ini dia. Senang saja. Ini F, 2 titik, X, buat tanda dia. Okey. Yang ini 2X tambah 3. Jadi ada dua cara macam mana kita boleh tulis tata tanda fungsi. Baik, macam mana nak baca? Okey, kita baca ni dulu ya. Macam mana nak baca ni? Okey, cara nak baca fungsi F. F tu maksudnya fungsi. Fungsi F memetakan X kepada 3X. Fungsi F memetakan X kepada 3X. Itu cara nak baca. Kalau yang ini dalam bentuk kurungan ni, macam mana nak baca? Okey, macam mana nak baca ya? Kita baca belakang dulu. Okey, 3X. 3X tu apa Awak tengok ni. X tu adalah objek. Ini adalah objek. Fx tu adalah image. Ingat, X tu objek, Fx tu image. Jadi, sekarang objek kita X. Image kita, Fx kita 3X. Bermaksud 3X tu adalah image. Maka, cara kita nak baca 3X ialah image bagi X di bawah fungsi F. Saya ulang 3X ialah image bagi X di bawah fungsi F. 3X ialah image bagi X di bawah fungsi F. Itu cara kita nak baca. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, sekarang awak buat latih diri 1.1 buku teks, muka surat 6, soalan nombor 3. Dan buku kerja, muka surat 3, latihan 1. Okey, cuba buat
Lepas tu awak ambil gambar, awak hantar dalam grup Telegram, grup WhatsApp, grup Telegram pula Okey. Baik, video kita dah habis. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.